الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml. Kita sambung malam ini ayat yang ke-41 dan ayat 42, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakadha 'arshuk qalat ka'annahu hu wa utina al-'ilma min qabliha wa kunna muslimin. Surah An-Naml ayat 41 dan ayat 42. Di dalam ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala nakkiru laha 'arshaha. Berkatalah, yakni merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, nakkiru laha 'arshaha, ubahlah baginya akan arasnya, ataupun ubahlah baginya akan singgah sananya. Ini adalah perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baik, kesinambungan dengan ayat sebelum ini ialah bila mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengetahui akan kedatangan rombongan penguasa Sabak, iaitu Ratu Bilqis bersama dengan pengiring-pengiringnya daripada kerajaan mereka di Sabak, bermula di Yaman. Mereka melakukan perjalanan menuju ke pusat pemerintahan Nabi Allah Sulaiman, di mana di Baitul Maqdis di Palestin. Sementara perjalanan mereka ini belum sampai ke Palestin ataupun Baitul Maqdis, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah mengumpulkan wazir-wazir di kalangan menterinya, sama ada dari kalangan manusia dan juga jin. Lalu Nabi Allah Sulaiman meminta kepada mereka, yang mana di antara mereka yang mempunyai kepakaran, keahlian dan kehebatan di dalam ilmu masing-masing,
siapakah di antara mereka yang dapat membawa datang ataupun menghadirkan singgasana Bilqis yang terletak dalam istana dia tu, bawa mai depan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi ayat sebelum ni menceritakan ada satu jin daripada golongan Ifrit. Jin golongan Ifrit ni dia bagi tahu kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dia mampu untuk bawa dan mendatangkan singgasana Bilqis daripada kerajaan dia, mari letak depan Nabi Sulaiman ini sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk dia. Nabi Sulaiman tu duduk atas kursi. Jadi sebelum Nabi Sulaiman hak duduk tadi, sebelum Nabi Sulaiman bangun tu, dia dah mampu bawa benda tu depan Nabi Sulaiman. Laju ke tak laju? Lajulah tu. Hebat dah tu. Hak orang yang duduk tak dan bangun, benda tu dia boleh buat mai dah. Benda tu dia boleh datangkan dah, memang hebat. Tapi apa ucapan Nabi Allah Sulaiman yang kita boleh kutip dan ambil daripada beberapa tafsir? Uridu asra'a min zalik. Aku nak yang lebih pantas daripada ini. Ada ucapan lain, uridu a'jala min zalik. Aku nak yang lagi laju, lagi cepat daripada ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah kalau saya buat perumpamaan dan tamsilan. Kalau saya ni pergi mengajak ataupun ada tujuan tertentu ke Kuala Lumpur. Jadi saya bawa satu kitab yang mana bila nak balik semula ke Pulau Pinang ni, saya tertinggal kitab tersebut. Saya bawa kitab pergi sana, tertinggal kat sana. Jadi bagi saya kitab saya tu penting. Tu kitab rujukan saya, kitab mutalaah saya. Jadi kita dah balik mai Penang dah, kitab tu tertinggal dekat Kuala Lumpur. Jadi duk sembang dengan kawan-kawan kedai kopi, ni hak depan aku ni, hang hak mana-mana hebat, hak mana-mana tera boleh buat mai kitab aku dengan cepat ni, hebat Tiba-tiba katakanlah ada seorang, ustaz, tak dan ustaz duduk ni, ustaz bangun tu saya boleh buat mai dah kitab atas meja ni. Katakanlah, ni kata contoh, katakanlah dia boleh buat mai sungguh, tak dan kita bangun, dia boleh buat mai dah depan kita, kitab tu duduk atas meja. Agak-agak bila ada orang buat kemampuan demikian, nak minta lagi laju lagi tak? Tak ada ke hang lagi laju pada ni? Kita tak minta dah. Kalau kita tak akan minta dah. Kalau dia boleh buat mai 5 minit, 10 minit, ustaz tunggu setengah jam pun kita sanggup. Bagi kita okey dah, janji kitab tu mai depan aku. Tapi Nabi Sulaiman, ana asra'u min zalik. Aku nak lagi laju. Lalu disebutkan di dalam ayat sebelum ini, ada seorang hamba Allah yang dikurniakan ilmu daripada Alkitab, menyanggupi untuk membawa singgasana tersebut dalam waktu yang lagi pantas, lagi cepat, iaitu sebelum mata Nabi Allah Sulaiman berkelip. Tak ada berkelip, mata pak berkelip, mari dah benda tu lagi laju. Dan dikatakan oleh kebanyakan peratusan besar mufassirin, hamba Allah tersebut dinamakan Asif bin Barkhia. Baik, tak kiralah siapa pun, dia adalah hamba Allah yang dikurniakan ilmu yang hebat. Jadi cerita malam ni sambungan dia bila singgasana tersebut dah betul-betul berada di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Wa'mai sungguh dah. Jadi itulah ucapan Nabi Allah Sulaiman, nakiru laha arsyaha. Ma makna nakiru? Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, nakiru ay ghayyiruhu. Ubahlah baginya akan singgah sananya. Nanzur atah tadi, maka kita akan sama-sama melihat adakah dia betul-betul mengenal, am takunu minal ladzina la yahtadun, ataupun dia tidak mampu untuk mengenali singgah sananya sendiri, ataupun dia termasuk di kalangan orang-orang yang tidak mengetahui.
Jadi nak paling faham secara cepat dan mudah, Nabi Sulaiman minta singgasana Bilqis itu diubah. Jadi bila Bilqis betul-betul sampai jumpa Nabi Sulaiman, menghadap Nabi Sulaiman akan tunjuk balik istana pula. Nabi Sulaiman akan tunjuk balik singgasana dia tadi, arash dia tadi yang telah diubah oleh Nabi Sulaiman. Kemudian nak uji dia, nak test dia kenal ke tak singgasana dia ni? Okey, dia tahu ke tak? Dia cam ke tak? Dia boleh teka ke tak? Ni singgasana dia atau cuma mungkin prototipe yang dibuat sama seperti singgasana dia. Baik. Ada beberapa riwayat yang disebutkan dalam beberapa tafsir. Kenapa Nabi Sulaiman alaihi salam minta diubah singgasana tersebut? Antaranya kalau kita rujuk tafsir Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, disebutkan bahawa sebelum Bilqis ni sampai, ada beberapa kelompok dari golongan jin. Mereka telah mengatakan sesuatu kepada Nabi Allah Sulaiman dengan perkataan faqalu li Sulaiman. Maka golongan jin ni berkata kepada Sulaiman, innaha dha'ifatul aql, sesungguhnya Bilqis ini mempunyai akal yang lemah, akal yang cetek. Warijluha karijlil himar, dan kaki dia pula seperti kaki himar. Itu adalah perkataan jin kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi memandangkan dakwaan kumpulan jin ni kata Bilqis ni tak berapa cerdik, Bilqis ni otak dia lemah, otak dia cetek. Maka Nabi Sulaiman nak menguji sama ada dakwaan yang dikeluarkan oleh jin tu betul-betul begitu ke atau sebaliknya. Dan ada lagi riwayat di dalam kitab tafsir Ma'alim Tanzil daripada Imam Baghawi, bahkan menyebutkan tambahan. Bukan setakat Imam Baghawi menyebutkan dalam otak, dalam kepala dia ada sesuatu, bahkan kaki dia seperti kaki himar, bahkan betis dia dipenuhi dengan bulu-bulu. Tambah pula, betis Bilqis tu dipenuhi dengan bulu-bulu. Sebab itulah untuk uji yang kata dakwaan otak dia lemah, fikiran dia tak berapa nak beres ni, dibuat pertukaran pada arash dia ataupun singgasana dia. Manakala untuk tes, untuk tengok betis dia ni betul-betul ada bulu ke tak ada bulu, maka dibinakan satu istana kaca. Walau bagaimanapun riwayat-riwayat ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah berkisar dan bersumber daripada riwayat-riwayat Israiliyat yang mungkar, yang tak betul, yang tak sahih. Cuma saya datangkan supaya tuan-tuan bila dengar kisah-kisah macam ni, kita kena tahu bahawa ini adalah riwayat-riwayat mungkar daripada cedokan-cedokan dan ambilkan daripada sumber Israiliyat. Sebab Imam Ibnu Katsir sebut menjadi satu perkara bentuk penghinaan dan merendahkan taraf serta martabat kemuliaan seorang Nabi dan Rasul merujuk kepada Nabi Sulaiman, tak pasal-pasal kerana hanya nak tengok betis orang tu ada bulu ke tak ada bulu sampai sanggup buat istana kaca tu. Walaupun begitu, itulah riwayat yang kita boleh ambil daripada dua tafsir, tapi itulah dia punya disclaimer. Okey, jadi apa yang diubah oleh Nabi Sulaiman? Ini adalah pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Ada 4 pandangan. Pertama ialah pandangan daripada Ibnu Abbas, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan yang diubah itu ialah apa dia? Sebahagian daripada, kita panggil spesifikasi, sebahagian daripada ciri-ciri khas yang ada pada singgasana dan arash Bilqis itu sebahagiannya dibuang.
Sepatut tempat tu ada benda tu, dia buang. Tempat ni ada benda ni, dia buang. Sebahagian tu dibuang supaya nampak ada perubahan pada arash ni. Kalau kita ambil lagu tu, kita tunjuk lagu tu, dia cam lah benda tu. Jadi untuk bagi dia keliru, untuk bagi dia tak cam, sebahagian daripada aksesori ataupun spesifikasi dia dibuang. Tu pandangan daripada Ibnu Abbas. Manakala pandangan yang kedua datang daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid banyak berbicara mengenai konteks warna. Konteks warna yang dikatakan oleh Mujahid yang diubah pada spek dan aksesori arash Bilqis ialah sebahagian daripada tempat-tempat yang dikatakan berwarna kuning, Nabi Allah Sulaiman suruh tukar jadi kala merah. Hak mana tempat ada kala merah, Nabi Allah Sulaiman suruh tukar jadi kala kuning. Hak mana kala hijau, tukar kala merah. Hak mana kala merah, tukar warna hijau. Sebab apa ada hijau merah ni? Sebab kita dah pelajari sebelum ni, antara ciri-ciri spek yang ada pada singgasana dan arash Bilqis ni ialah dia ni berhiaskan batu yakut. Yakut, bukan yakut hak minum hak Jepun tu. Yakut, batu yakut ni dia warna hijau. Satu lagi batu zabarjat, dia warna merah. Jadi ditukar-tukar tempat dia tu supaya berbeza dengan sebelumnya. Tu pandangan yang kedua. Manakala pandangan yang ketiga datang daripada Ikrimah. Ikrimah kata sebahagian spek tersebut ada yang dibuang, sebahagian yang lain ditambah. Hak sepatut di situ ada benda, dia buang. Hak sepatut di situ memang ada dah, kemudian dia tambah pula. Mungkin jumlah dan bilangan dia. Ada yang dibuang, ada yang ditambah. Manakala yang ketiga ialah pandangan daripada Imam Qatadah. Qatadah sebut tentang perubahan tempat. Lebih kepada perubahan tempat. Lagu mana? Sekiranya benda tu duduk belah atas, dia tukar pi belah bawah. Hak belah bawah, dia tukar pi belah atas. Hak mana duduk di depan, dia tukar pi belakang. Hak mana duduk belakang, dia tukar pi depan. Dan berlaku beberapa modified pada penambahan dan pengurangan aksesori pada arash ataupun singgah sana Bilqis. Bahasa yang mudah yang boleh kita faham, apa pun pandangan dan pendapat daripada keempat-empat tokoh ulama besar tadi, termasuk sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas, merujuk kepada nak bagi mudah faham, singgasana itu diubah supaya mengelirukan Bilqis. Tujuan Nabi Allah Sulaiman berbuat demikian ialah untuk menguji pengetahuan dan juga untuk menguji ingatan Bilqis terhadap barang kepunyaannya sendiri. Sama ada dia kenal atau tak kenal, sama ada dia cam atau tak cam, sama ada dia dapat teka ataupun dia tak dapat teka. Okey. Habis yang pertama. Falamma ja'at qila ahakaza arsyuk. Maka tatkala tibalah, sampailah ataupun datanglah Bilqis lalu bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bila kata Bilqis tu sampai dah dengan pengiring-pengiring dia, lalu menghadap Nabi Allah Sulaiman, dan ketika itulah Nabi Allah Sulaiman tunjukkan kepadanya arash, bukan arash asal, arash dah ubah itulah. Tunjuk kepada Bilqis arash dia yang betul, arash dia yang asli, tetapi yang dah diubah tadi. Lalu Nabi Sulaiman berkata, qila ahakaza arsyuk, dikatakan kepadanya, seperti inikah arash kamu, macam ni ke arash kamu? Baik, di situ ada beberapa perkara. Contoh, dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, atau terkenal dengan nama Tafsir Kabir, di situ Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ada 3 kalimah yang perlu diperhatikan. Pertama, dia sebut harfut tambih. Yang kedua, kafut tashbih.
Dan yang ketiga isim isyarat. Sebab itu tidaklah dikatakan walam yakul ahaza arsyuk. Ada huruf kaf di situ. Kalau siapa riwayat dengan Quran masing-masing ataupun bacaan masing-masing, ahakaza arsyuk. Kenapa dia tak tanya ahaza tanpa huruf kaf tu? Sepatutnya ahaza arsyuk, inikah singgahsana kamu, tetapi ada huruf kafut tashbih tu. Makna dia jadi amsilu haza arsyuk, seperti inikah arash kamu. Bila Nabi Sulaiman tanya lagu tu, tunjuk pula benda tu, apa jawapan Bilqis? Sememangnya Bilqis ni adalah seorang penguasa Sabak yang cerdas. Sebenarnya dia seorang yang cerdik, dia seorang yang bijak, berani, tegas dan penuh berwawasan. Dan kita boleh lihat melalui jawapan ini, jawapannya yang penuh dengan waspada dan sifat keberhati-hatian. Qalat, apa jawapan Bilqis? Ka'annahu huwa, seolah-olah singgahsana ini seperti singgahsana aku. Dia tak kata ya, dia tak kata tak. Bila tunjuk singgahsana tu, ka'annahu huwa, seolah-olah macam singgahsana aku, seperti singgahsana aku, mirip ataupun persis singgahsana aku. Dia tak kata confirm ni aku punya, ataupun lain macam ni bukan aku punya, tak. Tapi seakan-akan kepunyaan aku. Sebab apa? Untuk dia mengiyakan, untuk dia kata ya ini aku punya, sebab dari sudut logik dan rasional memandangkan jarak perjalanan antara Yaman dan jarak perjalanan Yaman ke Baitul Maqdis ni jauh ke dekat? Jauh ke dekat? Yaman hari ni duk mana? Duk bawah Arab Saudi ni, hujung dah. Lepas Yaman tu laut dah. Baitul Maqdis duk di mana? Duk dekat Israel di Palestin, Jerusalem sekarang. Jauh. Nak kata ni dia punya, sebab sebelum dia bertolak, apa yang dia buat pada arash dia? Sebelum Bilqis tinggalkan istana dia, dia tak tinggal arash dia macam tu, tuan-tuan. Perbahasan sebelum ni dia minta pengawal-pengawal dia letak dan simpan arash dia ni di sudut yang paling dalam dan tersembunyi dalam istana dia. Bukan setakat yang paling dalam dan tersembunyi, tetapi dilapisi pula dengan 7 lapisan. Setiap lapisan akan dikunci. Kata letak benda tu kat tengah, buat 1 lapisan kunci, 2 lapisan kunci, 3 lapisan kunci, sampai 7 lapisan dikunci. Lepas kunci yang ke-7, suruh pengawal pula jaga. Sayangnya dia dekat singgah sana dia. Nak kata ya, aku simpan kunci lagi, lapis lagi, pengawal lagi, takkan mereka boleh ambil. Takkan mereka boleh ambil. Satu lagi, kalau mereka ambil pun, aku berjalan dulu. Mereka nak kena patah ke Yaman, nak kena patah ni, mesti aku sampai dulu, benda ni sampai lewat. Kalau mereka boleh ambil pun. Tapi macam mana benda ni boleh lagi laju, lagi cepat daripada aku hak berjalan dulu? Nak kata ya. Kalau nak kata ya, nampak tak berapa logik situ. Nak kata tak, dia cam. Tuan-tuan, benda yang kita selalu duk tilik hari-hari, duk tengok hari-hari, kita sayang benda tu, kita tenung benda tu, kita lihat benda tu, kita cam barang kita. Kita cam. Nak kata tak, memang macam aku, cuma mereka ejah ni kot. Ada tu. Tapi jawapan dia tu, cerdik dia. Cerdik. Dia jawapan dia berhati-hati. Wa utinal ilma min qabliha, dan telah dikurniakan kepada kami ilmu sebelum daripada ini, wa kunna muslimin, dan kami termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri. Baik, ini frasa terakhir ayat 42. Inilah yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Apa yang khilaf? Perkataan ni, dikurniakan kepada kami ilmu sebelum daripada ni, dan kami termasuk di kalangan orang yang berserah diri. Jadi ulama khilaf, ni perkataan Bilqis ke ni perkataan Sulaiman?
Maksud khilaf di sini ni, perkataan ni ayat ni perkataan Sulaiman ke dia, ataupun ayat ni perkataan Bilqis ke dia. Baik, ada ulama kata ni Sulaiman punya perkataan, ada ulama kata ni Bilqis punya perkataan. Jadi kalau kita nak kata mana-mana, tiun dia, pemahaman dia jadi lari. Contoh, kalau kita kata nak ambil ini adalah perkataan Sulaiman, tuan-tuan boleh tengok perbahasan ni dalam tafsir Imam Qurtubi. Imam Qurtubi bawa perbandingan ini. Pertama, kalau kita nak kata ni adalah perkataan Nabi Allah Sulaiman, diberikan ilmu kepada kami sebelum ini. Maksud di sini merujuk kepada ilmu tentang Bilqis tadi, dia punya arash tadi. Baik, bagaimana Nabi Sulaiman sebelum ni boleh tahu pasal arash Bilqis? Asal mulanya sebab burung hudhud dulu, ingat tak? Okey, burung hudhud pi ke negeri Sabak, dia jumpa kerajaan negeri Sabak. Kerajaan negeri Sabak ni kerajaan yang makmur, kerajaan yang besar. Pemerintah dia ialah pemerintah yang hebat. Pemerintah dia seorang wanita, tapi yang tak bestnya pemerintah dia dengan rakyat dia sembah matahari. Kemudian dia ada singgasana yang hebat, singgasana yang agung, dia ada tentera-tentera yang banyak, semua detail. Balik cerita kat Nabi Sulaiman. Jadi untuk memperteguhkan kepercayaan Sulaiman atas cerita burung hudhud, Nabi Sulaiman pun tulis surat. Kalau betul cerita kamu macam kamu cerita ni, aku tulis surat pergi hantar dekat penguasa dia. Jadi burung hudhud pi sungguh jatuhkan surat pada Bilqis. Bilqis pun bila terima surat Sulaiman, dia hantar pengiring dia bawa hadiah pada Nabi Sulaiman. Kemudian Sulaiman tolak hadiah tu. Bila hadiah tu ditolak, maka Bilqis sendiri turun padan jumpa Nabi Sulaiman. Kes ni lepas tu dia tahu sebelum Bilqis bertolak, jin-jin ni dah ambil informasi dan maklumat bahawa Bilqis simpan arah dia ni cukup rapi, cukup terjaga. Jadi itulah dimaksudkan dikurniakan kepada kami ilmu sebelum ni tentang arash kamu tu. Tu kalau kita nak kata tu perkataan Sulaiman. Dan ada satu lagi kil yang mengatakan bahawa Bilqis ni sebelum menghadap Sulaiman, dia telah menyatakan keislaman dia. Jadi dia dah tunduk, dia dah patuh kepada Sulaiman. Dia datang tu untuk mengesahkan saja bahawa dia dah Islam. Tapi pandangan ni banyak ditolak oleh ulama kerana sebenarnya masa sampai tu belum lagi dia Islam. Dia Islam lepas pada dia masuk istana kaca. Hak lebih tepat. Lepas dia masuk istana kaca tu baru dia menyatakan keislaman dia. Tu kalau nak nisbah atas perkataan Sulaiman. Kalau nak kata perkataan ni nisbah kepada Bilqis, diberikan kepada kami ilmu sebelum ni ialah kami sudah mengetahui sebelum kami bertolak jumpa kamu ni, kami sudah mengakui bahawa kamu benar-benar seorang nabi dan rasul. Tu ilmu yang diberikan pada kami. Sebab bila kami bagi hadiah, kamu tolak. Sebab bagi Bilqis, dia dah buat satu perencanaan. Kalau hadiah ini diterima Sulaiman, dia menganggap Sulaiman cuma seorang raja, bukannya nabi. Tapi kalau Sulaiman tolak hadiah ni, Sulaiman memang seorang nabi, bukan sekadar seorang raja. Jadi bila kamu menolak hadiah daripada kami, kami mengesahkan dan membenarkan kamu memang benar-benar seorang nabi dan rasul. Sebab itulah kami ni mari menghadap kamu untuk melihat sendiri tentang kerajaan kamu dan bertanyakan sendiri tentang agama yang kamu dakwahkan pada kami. Rakyat kami hak sampai dulu duk cerita Sulaiman ni kerajaan dia besar, pemerintahan dia luas, perbendaharaan dia banyak, tentera dia macam-macam spesies. Aku nak mari tengok sendiri benda tu. Satu lagi, bila kamu dakwahkan Islam pada kami, kami mari nak ambil tahu agama yang kamu dakwah pada kami tu macam mana, apa dia Islam tu. Tu tujuan kami datang. Jadi waktu ni belum lagi dia Islam. Dan ada satu lagi pandangan gharib, pandangan ketiga. Dah Sulaiman pun bukan, perkataan Bilqis pun bukan, agak-agak nak kata perkataan siapa lagi situ? Nazih nak kata siapa lagi? Dak berbicara dialog dua orang ni lah. Agak-agak apa pandangan ketiga? Bilqis pun bukan, hatu pun bukan. Dia kata ini adalah kalam daripada kaum Nabi Sulaiman alaihi salam.
Tapi pandangan ni gharib lah. Baik, habis yang kedua. Masa ada lagi kah? Ke azan dah? Azan dah? Azan 8 apa? 8.14 ni baru 8.7. Dan lagi kita tambah satu ayat lagi. Berapa minit ke? 9 minit. Kita tambah satu lagi ayat. Okey. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Itu ayat 43. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan apa yang disembah olehnya selama ini, apa yang telah disembah oleh Bilqis, merujuk kepada Bilqis selama ini, itulah yang menghalang daripada dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun bahasa yang lebih mudah, apa yang disembahnya selama ini selain daripada Allah itu telah menghalangnya daripada menzahirkan ataupun melahirkan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha kanat min qaumi kafirin. Dan sesungguhnya dia termasuk di kalangan kaum ataupun orang-orang yang kafir. Kafir kerana apa? Kerana sifatnya sebelum ini bersama kaumnya yang menyembah matahari. Menyembah matahari. Baik. Apa yang menghalang Bilqis sebelum daripada ni? Ni adalah lanjutan perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Pandangan Mujahid dan Sa'id bin Jubair, wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin, tadi perkataan Nabi Sulaiman. Jadi sambungan ayat tu juga adalah lanjutan perkataan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman haba sebenarnya apa yang dia duk sembah tu, yang dia duk puja tu, yang menjadi keimanan, keyakinan dan kepercayaan dia, itulah yang menyebabkan menghalangi dia daripada beriman kepada Allah. Dan sesungguhnya dia termasuk di kalangan kaum-kaum yang kafir. Baik, bila kata Bilqis ni sembah matahari, kita cerita sikit antara sebahagian antara sejarah-sejarah awal ketamadunan dan peradaban manusia yang ada kaitan dengan konsep penyembahan kepada matahari. Pasal apa manusia ni ada yang sembah matahari, memuliakan matahari, memuja matahari, memohon kepada matahari. Baik, secara umum manusia-manusia yang kita anggap kuno dan primitif, orang-orang zaman dulu, bila mereka kata konteks penyembahan matahari ini kerana mereka menganggap matahari adalah penisbahan dan ada kaitan dengan hubungan alam semesta dan juga kehidupan manusia. Mereka mengatakan matahari adalah sumber cahaya, matahari adalah sumber kehidupan. Konteks cahaya matahari lah yang menyuburkan kehidupan dan memberi kehidupan di bumi. Matahari ada kaitan dengan perselisihan, pergantian siang dan malam. Matahari ada hubungan dengan fenomena udara. Matahari ada hubungan dengan tu, ada hubungan dengan ni. Disebabkan kepercayaan dan keyakinan begini, mereka memuliakan matahari. Ini secara umum bagi orang-orang yang berfikiran kuno dan primitif dulu. Jadi bagi mereka segala-galanya adalah matahari, sumber cahaya melawan sumber kegelapan, dan juga matahari adalah memberi kebaikan kepada orang yang dah meninggal di alam sana. Tapi bagi orang primitif juga, satu benda yang mereka takut terkait dengan unsur matahari ialah berlaku gerhana matahari. Kalau zaman dulu bila berlaku gerhana matahari ni, semua pakat lari, semua pakat bertempiaran cari apa? Cari kuil-kuil,
cari tempat-tempat berdoa, cari tempat-tempat ibadah, minta kepada dewa penisbahan kepada matahari itu supaya jangan menimpakan musibah, jangan bagi turun bala kepada kehidupan manusia. Itu secara umum lah. Tapi kalau kita lihat sejarah, kaitan konsep penyembahan matahari yang betul-betul ada kaitan dengan ritual dan bentuk keagamaan secara tersusun, bermula kepada antaranya ialah bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Kaldea. Ini adalah antara bangsa-bangsa dalam ketamadunan awal yang kita sebut tamadun Mesopotamia dulu. Jadi mereka dah mendirikan kuil-kuil untuk dewa-dewa yang dinisbahkan kepada dewa matahari dengan meletakkan nama-nama tertentu mengikut situasi, tempat dan bangsa masing-masing. Contoh, tempat ni merujuk kepada dewa matahari, patung ni, tapi nama dewa dia tu ikut suasana tempat dia lah, bangsa dia lah, mungkin jadi nama macam ni. Bila kata bangsa lain merujuk kepada dewa matahari juga, dia jadi nama lain, hak ni nama lain. Hakikatnya tumpuan dia sama, penyembahan dan kemuliaan kepada matahari, dan kalau buat patung tu nisbah kepada dewa matahari. Dan mereka percaya kepada unsur-unsur sebagaimana yang kita sebutkan dalam pegangan primitif dan kuno tadi. Begitu juga kalau kita lihat zaman lain, iaitu zaman kerajaan Assyria. Zaman kerajaan Assyria dulu, bila mereka banyak menguasai tanah-tanah, wilayah dan jajahan antara sungai Euphrates dengan sungai Tigris tu, jadi mereka juga telah mendirikan apa? Telah mendirikan kuil-kuil untuk dewa-dewa matahari mereka, diwujudkan, dibangunkan berhala-berhala tertentu. Bahkan ada kalangan mereka yang berpendapat macam mana hubungan air yang turun daripada langit, hujan tu pun ada kaitan dengan dewa matahari. Dewa matahari lah yang mengawal sama ada untuk menurunkan hujan atau tidak menurunkan hujan, nak menyuburkan bumi ataupun tidak menyuburkan bumi. Tu antara bentuk-bentuk kepercayaan yang ada dalam konteks penyembahan kepada matahari. Kalau tengok zaman Mesir kuno, zaman Mesir kuno dia ada satu dewa nama Amon-Ra, dewa Amon. Dewa Amon ni ialah merujuk dewa matahari. Dia selalu digambarkan sebagai dewa yang mana dewa ni berjanggut putih. Orang lah, macam orang, tapi berjanggut putih. Atas kepala dia tu ada dua mahkota. Satu mahkota merah, satu mahkota putih. Mahkota merah tu merujuk kepada penguasaan dinasti Mesir Hilir, manakala yang putih tu merujuk penguasaan kepada dinasti Mesir Hulu. Yang mana sebelum tu dia ada Mesir Hilir, Mesir Hulu. Selepas tu mari Fir'aun yang akan datang tu baru menyatukan kedua-dua dinasti Hilir dan dinasti Hulu tadi jadi satu kawasan yang luas dan besar. Jadi tu gambaran dia, nama dia Dewa Amon kalau di Mesir. Mari pula zaman Turki kuno ni, bangsa Hans ni. Bangsa Hans juga memuliakan kepada konteks penyembahan kepada matahari. Bahkan disebutkan dalam analisis dan jurnal, bangsa Han ni kalau dia nak buat rumah dia, pintu depan rumah tu mesti menghadap cahaya matahari naik. Arah cahaya matahari terbit, arah cahaya matahari naik, mereka akan buat pintu hadapan rumah mereka menghadap kepada cahaya matahari, ekoran daripada kepercayaan primitif mereka kepada konteks penyembahan matahari. Dan banyaklah berlangsungnya. Antaranya yang lebih banyak kita boleh tengok ialah di Iran ataupun Parsi kuno, iaitu yang kita panggil Mitraism. Mitraism ni dia banyak di Iran, ada India, ada Yunani, ada di Eropah, ada sampai ke England pun ada pada zaman dulu-dulu. Kepercayaan kepada unsur cahaya dan penyembahan matahari, dan juga dikaitkan dengan kenapa mereka menyembah unsur api. Ada juga riwayat-riwayat yang menyebut mereka jadi sembah unsur api itu kerana nak mengambil penisbahan matahari yang tak keluar pada waktu malam.
Contoh, kalau siang memang ada matahari, jadi mereka boleh nampak matahari terus, mereka boleh puja matahari, boleh mohon matahari. Tapi bila malam, matahari ada ke tak? Jadi sebab matahari itu tak terbit, tak muncul pada malam, mereka gantikan nisbah matahari tadi dengan menghidupkan unggun-unggun api. Itu cerita hak bahagian nak keluar kata hubungan api dengan cahaya matahari tadi. Ada riwayat yang menyebut demikian, dan ada juga riwayat-riwayat yang lain kenapa mereka menyembah dan memuliakan api. Ada juga cakap dari sudut simbolik semata-mata, hanya dari sudut falsafah mereka. Tetapi sebaliknya, ada yang menganggap bahawa mereka tak sembah pun api, tetapi ada falsafah dan simbolik di sebalik kenapa mereka menggunakan logo ataupun simbol api tersebut mewakili pihak, mewakili kumpulan ataupun aliran mereka. Jadi itu adalah sedikit sebanyak daripada sejarah-sejarah yang kita boleh cerita tentang kaitan konteks penyembahan kepada matahari. Dan begitu jugalah yang berlaku, yang Allah ceritakan walaupun secara cipisan di dalam konteks Nabi Allah Sulaiman dan Bilqis. Walaupun sikit Allah sebut, tapi memaknakan kepada kita berlaku kemungkaran dan kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh Bilqis, iaitu menyembah matahari. Dan ini tidak disukai oleh Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman mengecam keras apa yang telah dibuat oleh Bilqis sebelum ini dengan mendakwahnya kepada Islam supaya menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, dengan meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan olehnya sebelum ini. Bukan main-main. Inilah tauhid yang benar, inilah tauhid yang sahih, inilah tauhid yang khalis yang didakwahkan oleh Nabi Allah Sulaiman, supaya menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Sebab selainnya adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah, tidak langsung layak untuk disembah, tidak langsung layak untuk dipercaya, apatah lagi untuk diimani dan diyakini. Habis Mas Arut? Ada lagi? Oh habis elok-eloklah, sedang-sedang. Oh nak lagi? Jam saya 8.18. Isyak apa? Masuk dah? Masuk dah, tak apalah. Ada apa pasal? Amin.